Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sifat manusia sebagai makhluk tidak akan dapat menandingi kesempurnaan Khalik. Walau bagaimana kita merasa sudah sempurna, namun kesempurnaan yang dikurniakan bukanlah sesuatu yang kekal. Ia adalah merupakan nikmat yang diberikan, yang mana juga boleh hilang atau diambil balik bila-bila masa sahaja. Panca indera manusia adalah antara nikmat yang membantu manusia untuk menjalankan hidup dengan baik. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa dan bertutur, kulit untuk memberikan deria rasa melalui sentuhan, dan haba dan hidung untuk mencium, menghidu dan menghirup udara serta bernapas. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Namun kita perlu ingat juga, ada manusia yang tidak mempunyai panca indera yang sempurna, sama ada dari lahir atau beransur-ansur hilang. Bagaimanakah saudara-saudara kita ini menjalani kehidupan mereka sehari-hari, dan apakah sumbangan mereka sebagai sebahagian dari masyarakat? Kita bersama dengan dua tetamu kita sebentar lagi dalam Titik Sentuhan Ma'al Hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100 yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan dapati di bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia mati, sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengisihani. Insan ini dilahirkan dengan fungsi deria yang sempurna. Muhammad Hamzi bin Haji Omar adalah Presiden bagi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Beliau hilang keupayaan untuk melihat secara beransur-ansur sejak tahun 2009 disebabkan oleh serangan penyakit glaukoma. Memang mula-mula saya merasa terkejutlah apa yang terjadi kepada beliau, yang mana beliau ini mula-mula memanglah anak-anak yang normal. Memandangkan dia sekolah di Seria, Bukasinau. Semasa mula-mula dia terkena sedapati, semasa perkuburan ahli keluarga isteri saya di kampung Sungai Basar, yang mana anak saya terlanggar batu-batu nisan di perkuburan tersebut, dan orang kampung mengatakan kepada saya, mengapa anak saya terlanggar tiang-tiang nisan itu. Seterusnya pun saya mengarahkan anak saya untuk pulang ke rumah, yang mana apabila dia pulang ke rumah, saya membawa ke dia di kedai kacamata untuk memeriksa keadaan matanya besar kemungkinan kekurangan degree. Apabila saya menyiasat 3 buah kedai, yang mana semua kedai sana mengarahkan untuk saya pergi ke hospital. Semasa di hospital, saya menjumpai Dr. Nayan, yang mana mengatakan anak saya mesti dioperasi segera. Dikhawatirkan nerv yang di dalam kepala akan pecah. Dan saya pun diberi tempoh dalam 3 hari berfikir. Saya pun merasa sedih dalam keadaan itu, yang mana beliau masih muda dan tidak akan melihat. Setelah mendapat rawatan dan nasihat dari doktor, beliau dan keluarga telah dimaklumkan akan keadaan yang akan terjadi,
iaitu akan kehilangan penglihatan secara total, secara beransur-ansur. Beliau dan keluarga, terutamanya ibu bapa Hamzi, terus-menerus memberikan semangat kepadanya untuk mempersiapkan diri dengan melatih untuk membiasakan diri dengan lingkungan rakan-rakan yang sama keupayaan di pusat bahagia. Memandangkan pada masa itu, untuk persediaan kami memang belum ada, dan lagi kami merasa terkejutlah apa yang terjadi kepada beliau. Selama sebulan ia di hospital, selepas dia operate, yang disuruhkan oleh Dr. Nayan sendiri, untuk membiasakan dia, kami hantar dia ke sekolah sekolah Pulai, bahagian orang-orang cacat penglihatan di sana, supaya mereka dapat berkomunikasi sama kawan-kawannya, cikgu-cikgunya, dan dapat keluarlah untuk bersama-sama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perancangan Allah memang indah. Kesabaran Hamzi menjalani proses tersebut memang mencabar pada tahap awalnya, dan sekarang beliau sudah boleh berdikari, malah sama-sama turut memperjuangkan kemudahan untuk rakan-rakan yang berkeupayaan sama. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر. Yang memberi dorongan dan semangat terutamanya adalah ahli keluarga sendiri. Selepas itu sudah masuk ke pusat bahagia Jabatan Pembangunan Masyarakat, guru-guru yang di sana yang mempunyai senasib juga, mempunyai masalah penglihatan, dan kawan-kawan je lah yang senasib. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 14 Julai 2019 saya mendirikan rumah tangga bersama Dayang Norani Adriana binti Awang Adenan. Alhamdulillah, saya berkenalan dengan isteri saya ni ada berkait rapat sedikitlah dengan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, yang mana Persatuan BDNB ada mengadakan satu charity program, iaitu Larian Amal Tongkat Putih pada tahun 2014, yang mana isteri saya ni adalah salah seorang sukarelawan yang membantu Persatuan BDNB. So dari sanalah titik permulaannya, dari perkenalan kami lah. Yang mana beliau ni pun adalah salah seorang ahli jawatan kuasa tertinggi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Memandangkan Hamzi dilahirkan celik dan pernah mendapat pendidikan formal seperti rakan-rakan sebaya yang lain, Hamzi menyedari yang pendidikan adalah salah satu elemen penting bagi manusia, tidak terkecuali juga bagi mereka yang berkelainan keupayaan. Peranan Presiden Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam adalah salah satunya memainkan isu tentang orang kelainan upaya di negara Brunei Darussalam, seperti pendidikan, pekerjaan dan budaya. Antara projek yang diusahakan oleh Hamzi dan kakaknya serta rakan-rakannya ialah penghasilan buku-buku bacaan, termasuk buku teks cetakan Braille. Pada masa ini, ada beberapa buah buku yang dihasilkan untuk membantu mereka yang memerlukan buku cetakan Braille untuk belajar. Apakah buku-buku yang dihasilkan dan apakah yang mencetus keinginan Hamzi untuk menghasilkan buku-buku ini? Sistem Braille Al-Quran, iaitu Jawi,
kami membawa isu ini pada tahun 2017. Alhamdulillah pihak persatuan ada juga memainkan peranan tentang Al-Quran Braille, yang mana sebelum ini orang-orang yang kelainan upaya penglihatan kebanyakannya membeli daripada luar negara, menangkan Al-Quran tersebut adalah mushaf imla'i, dan kami juga daripada pihak persatuan meminta pendapat daripada pihak berkewajipan, yang mana apa kiranya kalau pihak persatuan membuat Al-Quran itu dalam berbentuk mushaf Darussalam. Pihak persatuan juga ada membuat buku akademik seperti buku bahasa Melayu, buku bahasa Inggeris, social study dan sebagainya. Dan satu buku saja untuk menyiapkan dalam 6 bulan, memandangkan 1 pages dikali dengan 3 pages, iaitu Braille. So satu buku itu saja untuk menyiapkan dalam 6 bulan. Pasal ya banyak proses, memandangkan buku itu mesti ditukar ditranslate ke tulisan Braille. And then tenaga pekerja ada seorang yang untuk mengedit ke Braille, dan kami juga meminta khidmat daripada sukarelawan, daripada mahasiswa dan mahasiswi di negara Brunei Darussalam. Kekurangan upaya tidak menghalang Hamzi untuk hidup seperti insan lain. Hamzi juga aktif dalam kerja amal dan juga mengikuti aktiviti sukan dan pernah menjadi wakil negara dalam para game. Apakah kata inspirasi yang ingin Hamzi kongsikan kepada masyarakat? Kalau boleh, pihak persatuan ingin semua sekolah yang ada penuntut ataupun student yang mempunyai masalah penglihatan, ada menyediakan, sekolah tu ada menyediakan buku-buku Braille. Tidak kiralah sama ada ia sekolah rendah, menengah ataupun di sekolah universiti lah tu. Saya ingin memberi saranan kepada orang ramai, terutamanya kepada ibu bapa. Sekiranya ada anak-anak yang menggunakan kacamata, hendaklah kerap selalu berjumpa kepada doktor pakar. Janganlah selalu bawa ke kedai kacamata, memandangkan di hospital lebih orang general check up, and then lebih tahulah apa punca-punca masalah penglihatan anak-anak. Dan kepada anak-anak juga, kepada adik-adik, kalau boleh kurangkanlah bermain gadget semasa kira time dalam lampu yang gelap. Itu adalah kira menyebabkan masalah penglihatan itu makin berkurang. Dan kepada rakan-rakan yang senasib yang mempunyai masalah penglihatan, hendaklah terus maju memperjuangkan tentang isu-isu masalah penglihatan di negara Brunei Darussalam, maupun dari segi pendidikan, pekerjaan dan budaya. Kita telah bersama Awang Hamzi bin Haji Omar, Presiden BD NAB, dan seterusnya kita ikuti kisah kehidupan Awang Haji Fuad bin Haji Ishak, Timbalan Presiden Persatuan Orang Kurang Pendengaran Negara Brunei Darussalam.
dilahirkan dengan keadaan kurang upaya pendengaran. Keluarga Awang Haji Fuad terus membesarkannya selayak mana sama dengan anak-anak yang lain. Ia berjalan, cara pandai berjalan. Aku panggil-panggil, anda mau, anda mendengar terus jalannya laga, anda mau. Kali-kali kami lihat, sudah tu ada demam panas. Anda kami bawa ke hospital, bah. Malam sudah cerita lagi ada demam panas. Sudah bagian demam panas, sudah anda lagi berjalan lagi, kulaga anda juga mau. Anak-anak ni melagau anda mendengar bah. Straight saja jalan je main. Bila sudah tu kami hantar ke sekolah. Anda kami tahu juga anda bercakap apa ni bah. Bila di sekolah di Muara, di sekolah bayar. Sekolah orang putih kan. Ya tu sudah tu kan orang Cigua tu mengajarkan dia nama bah. Anda paham sama orang pandai bercakap. Bila sudah tu ada Cigua tu mengumpulkan kami, baik dia suruh hantar ke pelainya, ya ni ada berapa pendengaran ni. Ya tu kami hantar ke pelai, sudah kena terima. Daripada sampainya habis sekolah, sampainya kahwin. Alhamdulillah, dengan sokongan dan kasih sayang keluarga, Haji Fuad dapat mengikuti beberapa kursus kemahiran seperti kursus bahasa isyarat dan kursus-kursus komputer yang mana membolehkan beliau memiliki kompetensi untuk menyertai tenaga kerja dan berfungsi sebagai masyarakat yang menyumbang ke arah kemajuan diri, bangsa dan negara. Dulu masa sekolah normal bersama dengan orang biasa, dan dia belajar, tapi hanya dia seorang yang tidak mendengar. Dia dimasukkan ke dalam sekolah di pusat bahagia di Pulai bersama dengan orang yang kurang pendengaran. Di sana dia belajar bahasa isyarat dan tahu dan mula faham, dan dia rasa senang dan juga bersukan bersama mereka, belajar, melukis dan mengetahui, dan segalanya bertambah. Di situ dia merasakan dirinya normal untuk masuk bersama orang-orang dan kerja bersama orang bisu dan bercampur gaul bersama orang biasa, dan merasa gembira dan mereka bisa faham walaupun dengan keadaan yang normal. Tidak normal itu bisu. Kerana dia masuk ke pusat bahagia dan dia baca bahasa isyarat, dia dapat berkomunikasi dengan orang ramai. Alhamdulillah, Haji Fuad juga sudah berkeluarga dan dikurniakan 3 orang anak, iaitu seorang perempuan dan 2 lelaki. Isteri beliau juga merupakan seorang yang kurang upaya pendengaran dan bertugas di pusat bahagia. Aku bercommunicate with my parents using sign language. Time aku when I was a child, aku andang pulang terbiasa melihat ibu bapa andang mute sama deaf kan, and then terbiasalah sudah melihat pandai sign language je lah. So kalau aku belajar, kalau if my marks ada pulang, of course kan parents andang dorang lihatkan reaksinya kalau dorang marah ke, sedih ke. So mamaku punya adik-beradik banyak yang bereducated. So if ada yang pelajaran yang aku kepayahan, aku minta tolong dari dorang. So one of them teaches me belajar. Untuk berkomunikasi bersama mereka, anak-anak Haji Fuad juga diberikan kelas untuk mempelajari bahasa isyarat. Siapa yang dorong atau bersokongan kepada Fuad sebagai bicara sekarang?
siapa orangnya. Family dan juga kawan-kawan tempat kerja untuk berusaha supaya dapat melihat masa depan dan terus maju dan berusaha terus maju. Dengan keterbukaan masyarakat sekarang terhadap orang-orang yang kurang upaya, alhamdulillah di negara kita mereka ini sudah boleh menjadi ahli masyarakat yang menyumbangkan tenaga mereka dalam arena pekerjaan. Mereka telah menjadi tenaga kerja di beberapa buah jabatan kerajaan dan juga swasta. Ini membuktikan yang mereka juga mampu untuk hidup berdikari dan mencari rezeki sendiri. Muhammad Fuad ni sudah bertugas di DST selama 8 tahun. Beliau bertugas sebagai penolong bagi di produk logistik lah di bahagian kami sini. Beliau ni seorang yang ceria dan mudah kalau buat kerja tu senanglah berurusan sama ke dia ni. Walaupun kami menyuruh ke dia dengan bahasa sign language, tapi kadang-kadang walaupun kami ini pun bukan juga macam mahir benar dengan sign language, masih dalam pembelajaran lah. Jadi beliau pun masih boleh membuat kerja dengan baik. Haji Fuad telah mengikuti Persatuan Orang Kurang Pendengaran yang telah ditubuhkan pada Ogos 2010. Sejak itu, beliau telah mendaftar sebagai ahli dan kini beliau telah menjadi timbalan yang dipertua bagi persatuan tersebut. Sebagai TYDP, saya sendiri ingin mahu semua ahli-ahli OKP berusaha dan tahu walaupun mereka kurang pendengaran dan sama-sama membangun dan mengajar mereka semua OKP. Sebagai TYDP dan presiden, merangkap presiden, dia mahu semua orang ada impian untuk masa hadapan dan macam mana pertama kali bersukan, keduanya mungkin belajar bahasa isyarat lagi dan ketiga mungkin aktiviti-aktiviti yang lain yang perlu diungkayakan bersama. Berusaha bukan sahaja untuk orang peka tapi belajar juga untuk sekarang dan membangun sama-sama. Kekurangan bukannya sesuatu penghalang bagi kita untuk maju. Kekurangan juga malah boleh menjadi nikmat atau rahmat bagi seseorang insan agar sentiasa ingat untuk bersyukur, ikhlas, tawaduk dan qanaah, agar kita sentiasa ingat yang kita makhluk Allah adalah dijadikan dengan serba kekurangan. Itulah tadi kita bersama dua saudara kita yang masing-masing mempunyai keistimewaan walau mereka mempunyai kurang keupayaan. Merekalah antara insan-insan yang istimewa yang perlu kita contohi kesabaran, kecakalan dan semangat untuk sama-sama hidup bermasyarakat dan berdikari. Janganlah dijadikan kekurangan sebagai alasan untuk mundur, gagal atau malas. Contohilah saudara-saudara kita ini. Hijrahkanlah jiwa kita untuk menjadi hamba Allah yang tawaduk. Hijrahkanlah hati kita untuk dipertingkatkan keimanan, kesabaran dan ketakwaan. Hijrahkan minda kita untuk menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Waktu tidak menanti kita. Melangkahlah kita ke tahun hijrah dengan perubahan ke jalan yang diredai Allah.